أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, telah beri kita nafas baru pada hari ini 5 Zulhijjah 1442 bersamaan 15 hari bulan 7 2021. Saya doakan semoga kita semua dipermudahkan, diberkati hidup kita dan diberi kesihatan yang baik, insya-Allah. Kita tengok pada kalimah tayyibat iman dalam kitab Muntakab hadis-hadis pilihan. Ada di pilihan, siapa yang dah ada kitab ni boleh buka sama-sama, kita taklim sama-sama, kita belajar sama-sama. Kalimah tayyibah iaitu iman, dalam bab iman, buku surat 9. Buku surat 9, hadis yang ke-15. An Umar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ibnul Khattab idhhab fanadi fin nas innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun, rawahu Muslim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak lelaki Khattab, iaitu Sayyidina Umar, pergilah dan isytiharkan kepada orang ramai bahawa akan memasuki syurga hanyalah orang-orang yang beriman. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak lelaki Khattab, pergilah dan isytiharkan kepada orang ramai bahawa yang akan memasuki syurga hanyalah orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. An Abi Layla radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wayhaka ya Aba Sufyan qad ji'tukum bid-dunya wal akhirati fa aslimu taslamu. Sayyidina Abu Layla radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, aku bersimpati terhadap kamu. Aku telah datang membawa kepada kamu kebaikan dunia dan akhirat. Kamu semua terimalah Islam, maka kamu akan selamat. Sayyidina Abu Layla radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, aku bersimpati terhadap kamu. Aku telah datang membawa kepada kamu kebaikan dunia dan akhirat. Kamu semua terimalah Islam, maka kamu akan selamat. Itu dia janji Nabi. Kalau terima Islam, kita akan selamat. Nabi cakap kepada Abu Sufyan. Jadi kalau kamu terima Islam, insya-Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat. Tengok pada hadis seterusnya pada muka surat 147, bab solat berjemaah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawwa sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah, rawahu al-Bukhari fi bab iqamatis sufuf min tamamatis salah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kamu, kerana sesungguhnya
Meluruskan saf-saf ialah sebahagian daripada mendirikan solat dengan sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Luruskanlah saf-saf kamu, kerana sesungguhnya meluruskan saf-saf ialah sebahagian daripada mendirikan solat dengan sempurna." Maknanya kalau nak sempurnakan solat, kena luruskan saf. Ucapan ni biasa imam akan cakap, akan sebut sebelum nak sembahyang. Dia kata apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatus solah. Luruskanlah saf kamu, sesungguhnya meluruskan saf itu antara kesempurnaan dalam solat. Hadis riwayat Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita luruskan saf lah. Kalau kita sembahyang kena luruskan saf. Tapi dalam keadaan sekarang ada penjarakan, setengah tempat ada penjarakan. Jadi tak dapat nak rapat bahu tak dapat. Tapi kita kena luruskan saf juga walaupun ada penjarakan. Ya, saf kena sama. Jangan bengkok-bengkok. Kita ingat hadis sebelum ni Nabi sebut, kalau kita sembahyang, kita bengkok, maka hati kita juga akan bengkok. Baik. Zaba Abdul Rashid. Assalamualaikum Ustaz. Semoga diberi kesihatan yang baik. Waalaikumsalam Zakba. Ustaz juga doakan Zakba moga diberi kesihatan yang baik. Apa khabar anak Zakba? Dah sampai ke Perancis, macam mana keadaan sana? Sana keadaan COVID atau pandemik dia sana macam mana? Okey ke daripada di Malaysia? Saya doakan anak Zakba dipermudahkan, diberi kesihatan di mana saja dia berada. Ni first time Zakba jauh daripada anak. InsyaAllah Allah mudahkan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah kagum terhadap solat secara berjemaah. Dalam matan disebut an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah tabaraka wa ta'ala la ya'jabu min as-salati fil jam'. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah kagum terhadap solat berjemaah. Mana solat berjemaah ni Allah kagum. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Bagaimana sekalipun kita keadaan pandemik, keadaan COVID ni, PKP, PKPB, PKPD ke, solat berjemaah jangan tinggalkan. Kalau boleh di rumah pun solat dengan anak-anak, dengan keluarga kita, dengan berjemaah. Tak dapat setiap waktu, cuba kita buat juga salam sehari tu, cuba cari waktu yang sesuai untuk anak, isteri join kita solat berjemaah. Kita faham keadaan sekarang ni, kadang-kadang tak dapat solat berjemaah bersama anak isteri. Sebab kat surau tak boleh ramai, kat masjid tak boleh ramai. Jadi kita cuba cari waktu. Sebab kadang-kadang anak isteri kita ada study online, ada yang belajar daripada rumah kan, ada yang bekerja daripada rumah. Jadi tak boleh tinggalkan laptop tu, tak boleh tinggalkan kelas ataupun kerja. Jadi kita cuba cari waktu yang boleh berjemaah sama-sama dalam satu hari. Kalau siapa yang berjemaah, Allah dah janji kan, Nabi sebut akan diberkati hidup dia, Allah akan selamatkan dia daripada penyakit apa semua kan. Disebabkan kita berjemaah, kita minta pada Allah, kita doa berjemaah. Mungkin antara doa kita ni yang makbul. Dalam ramai-ramai itu mesti ada doa yang makbul. Bukan yang baca doa tu makbul, tapi yang mengaminkan tu mungkin makbul. Baik. Kita terus kepada bab seterusnya. Pada muka surat 222, ilmu dan zikir. Muka surat 222. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alimu wa yasiru wa la tu'assiru. Al-hadis rawahu Ahmad. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah agama kepada orang ramai
permudahkan dan jangan menyusahkan. Saudara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dua-dua daripada Allah, sebab Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah agama kepada orang ramai, permudahkan dan jangan menyusahkan. Ajar agama kepada orang ramai, permudahkan mereka, permudahkan urusan kita, dan jangan menyusahkan. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sebab tu kalau kita pagi-pagi kita sebut Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammimna bil khair. Itu yang biasa Ustaz baca. Allahumma yassir, ya Allah permudahkan kami, wa la tu'assir, dan jangan sukarkan kami, wa tammimna bil khair, dan sempurnakan kami dengan kebaikan, insya-Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah inginkan kebaikan untuk mana-mana hamba-Nya, maka Allah kurniakan kepadanya kefahaman agama dan mengilhamkan kepadanya perkara-perkara yang benar. Dalam matan disebut an Abdullah yakni ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa alhamahu rushdah. Rawahul Bazar wa Tabrani fil Kabir. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah inginkan kebaikan untuk mana-mana hamba-Nya, maka Allah kurniakan kepadanya kefahaman agama dan mengilhamkan kepadanya perkara-perkara yang benar. Ini juga doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Nabi itu kepada Abdullah bin Abbas, ya Allah, Allahumma faqihu fid din, ya Allah cerdikkanlah dia dalam agama, wa 'allimhu bit ta'wil, jadi Allah ajarlah dia tentang ta'wil, tentang kebaikan, tentang perkara-perkara yang benar. Sama juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam bab ilmu dan zikir, ya tadi. Kemudian kita tengok seterusnya dalam bab yang seterusnya. Dalam bab ilmu dan zikir serta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa-doa yang Nabi baca, yang Nabi sebut. Hadis ni agak panjang, Ustaz baca terjemahan saja. Pada bab ilmu dan zikir, hadis 266. Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, apabila kamu hendak datang ke tempat tidur kamu, maka berwuduklah sebagaimana wuduk untuk bersolat, kemudian berbaringlah di atas lambung kanan dan bacalah doa ini, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu zahri ilaik rahabatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Bermaksud, ya Allah, aku telah serahkan diriku kepadamu dan aku juga serahkan urusanku kepadamu. Aku berlindung kepadamu dalam keadaan takut kepadamu dan juga berharap kepadamu. Selain daripadamu tidak ada bagiku tempat berlindung dan tidak juga tempat keselamatan. Aku telah beriman kepada kitabmu yang engkau telah turunkan, dan aku juga beriman dengan nabimu yang telah engkau utuskan. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika engkau tidur setelah membaca doa ini dan pada malam itu engkau mati, maka engkau mati di atas agama Islam. Dan jika engkau bangun pagi, maka engkau bangun bersama kebaikan yang banyak. Setelah membaca doa ini, jangan berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, terus tidur. Sayyidina Bara' radhiyallahu anhu berkata,
Saya terus menghafal doa itu di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan saya membaca wa bi rasulikal ladzi arsalta, mengganti tempat wa nabiyyikal ladzi arsalta. Tetapi Nabi bersabda, tidak, hendaklah kamu ucapkan wa nabiyyikal ladzi arsalta. Bermaksud Sayyidina Barra' ni ditukar kepada dan aku beriman wa bi rasulikal ladzi arsalta, dengan rasul yang engkau utuskan, bagi menggantikan doa yang tadi tu yang Nabi baca wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabi yang engkau telah utuskan. Tapi Nabi tak setuju. Nabi kata hendaklah kamu ucap pada doa yang asal wa nabiyyikal ladzi arsalta, tak boleh tukar bi rasulikal ladzi arsalta. Itu Nabi. Nabi merendahkan diri dia dalam berdoa. Nabi rendahkan diri dia dalam berdoa. Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya. Barra' ni cerita, Nabi beritahu dia, Nabi bersabda kepada dia, apabila kamu hendak datang ke tempat tidur kamu, wahai Barra', apabila kamu nak pergi tempat tidur kamu, kamu nak tidur, maka berbuduklah sebagaimana wuduk untuk bersolat. Angkat wuduk sebagaimana wuduk nak bersolat. Kamu angkat wuduk dulu. Kemudian berbaringlah di atas lambung kanan, baring atas lambung kanan, dan bacalah doa ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku telah serahkan diriku kepadamu. Wa wada'tu amri ilaik, dan aku juga serahkan urusanku kepadamu. Walja'tu zahri ilaik, aku berlindung kepadamu dalam keadaan takut kepadamu. Wa rahbatan wa raghbatan ilaik, dan juga berharap kepadamu. La marja'a wa la manja'a minka illa ilaik, selain daripadamu tidak ada bagiku tempat berlindung dan tidak juga tempat keselamatan. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, dan aku beriman dengan kitab yang telah engkau utuskan, yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang telah engkau utuskan. Lalu jika engkau tidur setelah membaca doa ini dan pada malam itu engkau mati, maka engkau mati di atas agama Islam. Nabi kata, kau mati pada malam tu, kau baca doa ni, kau angkat wuduk, kau mati dalam agama Islam. Dan jika engkau bangun pagi, jika engkau hidup esok kau bangun pagi, maka engkau bangun bersama kebaikan yang banyak. Maka engkau akan bangun bersama kebaikan yang banyak. Baca doa je pun tapi dapat kebaikan yang banyak. Itu kelebihan agama Islam. Macam semalam kita baca tentang hadis sembahyang tentang saf. Pada siapa yang bergerak ke hadapan memenuhkan saf yang kosong pun dapat pahala. Belum lagi sembahyang. Nak penuhkan saf sembahyang pun dapat pahala. Jadi ini pun sama, doa. Bangun malam nak tidur baca doa ni. Bangun pagi Nabi kata, kalau engkau mati malam ni, maka engkau mati dalam Islam. Dan jika engkau hidup, engkau bangun pagi esok, maka engkau bangun bersama kebaikan yang cukup banyak. Setelah membaca doa ini, jangan berkata apa-apa. Tapi dengan syarat lepas baca doa ini, jangan bercakap apa-apa, melainkan benda yang penting lah. Sebaliknya, terus tidur. Sayyidina Barra' berkata, saya terus menghafal doa itu di hadapan baginda. Dia hafal doa itu di hadapan baginda. Kalau kita tak mampu hafal, macam mana ulama ajar, kita ambil tulis, kita letak kat dinding. Kat dinding, kita baca sebelum tidur. Dan saya membaca. Dan kemudian dibaca pada doa yang akhir tu, wa bi rasulikal ladzi arsalta, dengan rasul yang telah engkau putuskan. Saya gantikan dengan wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan saya membaca wa bi rasulikal ladzi arsalta, dengan rasul yang engkau utus kepada, yang telah engkau utuskan tu ya Allah. Digantikan pada ayat doa yang hujung tu, wa nabiyyikal ladzi arsalta, digantikan pada ayat wa nabiyyika, dan nabi yang telah engkau utuskan. Tetapi Nabi bersabda, Nabi tak setuju, tidak, hendaklah kamu ucapkan wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nabi kata ucapkan ayat doa ini, doa yang sama aku sebut, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabi yang telah engkau utuskan. Tak boleh tukar kepada wa bi rasulika, iaitu dengan rasul yang telah engkau utuskan, tak boleh tukar. Sebab apa Nabi tak bagi begitu? Sebab Nabi merendahkan dia punya darjat, merendahkan diri dia. Tawaduk dalam berdoa. Dalam berdoa ni kena tawaduk, jangan sombong, jangan rasa kita hebat. Sebab apa? Kita ni hamba. Kita yang telah dijadikan makhluk. Kita nak minta pada Khalik yang telah menjadikan kita, yang telah berkuasa ke atas kita. Hendaklah kita merendahkan suara. Rendahkan kita punya
suara dan merendahkan kita punya taraf kita. Kemudian hadis yang ke-267 dalam bab yang sama, ilmu dan zikir serta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar Jamaluddin Muhammad Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ustaz baca terjemahan, tak baca matan dia sebab panjang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesiapa daripada kalangan kamu pergi ke tempat tidur, maka dia hendaklah mengibaskan tilamnya. Kibaskan tilam dia. Nak pergi tempat tidur, maka kibaskan tilamnya dengan bahagian hujung kainnya, kerana dia tidak tahu binatang apakah yang telah datang ke atas tilamnya itu semasa ketiadaannya. Yakni mungkin semasa ketiadaannya ada serangga berbisa telah datang ke situ. Selepas itu bacalah doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farjamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadikas salihin. Iaitu bermaksud, dengan namamu wahai Tuanku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu juga aku mengangkatnya. Jika semasa tidur engkau mengambil nyawaku, maka kasihanilah ia. Dan jika engkau lepaskannya, biarkannya hidup kembali, maka peliharalah ia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadis sahih riwayat Bukhari. Keadaan sekarang kita banyak penyakit banyak sekarang ni, virus macam-macam. Ada orang yang bangun pagi kejut pasangan dia tak bangun-bangun. Penyakit macam-macam penyakit sekarang ni, COVID-nya, penyakit jantungnya, penyakit paru-paru berairnya, bangun pagi kekejut pasangan dia tak bangun. Jadi Nabi ajar doa ni. Supaya kita diselamatkan. Bimbang kalau kita tidur ke atas tilam kita, mungkin ada binatang berbisa kita tak tahu berpijat ke, lipan ke, kita tak tahu. Jadi antaranya Nabi beritahu, apabila sesiapa daripada kalangan kamu pergi ke tempat tidur, maka dia hendaklah mengibaskan tilam dia. Kibas tu tilam. Nak tidur, kibas tu tilam dengan hujung kainnya. Kibas. Kerana dia tidak tahu. Kerana kita mungkin tak tahu binatang apakah yang telah datang ke atas tilamnya itu. Mungkin ada binatang yang duduk atas tilam kita, benda berbisa. Kita tak tahu. Semasa kita tiada, mungkin masa kita tak duduk atas tilam tu, atas katil tu, mungkin ada benda berbisa yang duduk. Yakni mungkin semasa ketiadaannya, masa dia tak ada serangga berbisa telah datang ke situ. Lepas itu bacalah doa ini, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfazha bima tahfazu bihi ibadikas salihin. Dengan namamu wahai Tuanku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu juga aku mengangkatnya. Jika semasa tidur engkau mengambil nyawaku, maka kasihanilah ia. Dan jika engkau lepaskannya, biarkannya hidup kembali, maka peliharalah ia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Ini doa Nabi yang ajar kepada kita. Dan Nabi doakan orang yang baca doa ni, semoga dihindarkan daripada musibah semasa dia tidur. Habis bab ni, kemudian kita tengok pada bab seterusnya pada muka surat 527. 527. Dalam bab dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya, kelebihan dakwah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu kali apabila saya nampak Nabi SAW dalam keadaan ceria, maka saya pun berkata,
"Ya Rasulullah, doakanlah untuk kebaikan saya." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah ia Aisyah. Dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Dosanya yang dia lakukan secara sembunyi dan secara terang-terangan." Mendengarkan doa itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjadi begitu gembira, lalu ketawa sehingga kepalanya terkena ribaannya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu gembira begitu sekali kerana doa saya tadi?" Aisyah menjawab, "Kenapa saya tidak gembira dengan doa Tuan?" Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, doa sedemikian aku doakan untuk umatku dalam setiap kali solatku." Nabi kata, doa ini aku baca untuk umatku dalam setiap kali solat Nabi doakan untuk umat dia. Kita semayang, biasa pada ayat akhir kita tambah, Allah maghfir li Aisyah, Allah kata Allah maghfir laha, Allah maghfir ma taqaddama wa ma ta'akhara. Allah tak lupa doa tu. Doa tu antaranya sebut taqaddama min zambi wa ma ta'akhara wa ma asratu wa ma a'lantu anta muqaddim wa anta muakhiru la ilaha illa ant. Kita biasa baca pada ayat akhir, kita sambung pada doa tu kan. Sama dengan doa yang Nabi baca kepada Aisyah. Sebab tu Aisyah kata, pada satu kali apabila saya nampak Nabi dalam keadaan ceria, maka saya pun berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah untuk kebaikan saya." Aisyah nampak Nabi gembira, Aisyah minta apa? "Wahai Rasulullah, doakan untuk saya." Dia minta suami dia doakan untuk dia. Sebab tu suami doakan untuk isteri tu paling antara perkara yang paling bagus. Isteri doakan untuk suami doakan untuk isteri. Maka baginda terus berdoa, Nabi terus angkat tangan, Nabi berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah Aisyah. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah isteriku. Dosanya telah lalu, ya Allah, dosanya telah lalu, ampunkanlah. Dan dosanya akan datang, wa ma taqaddama, dan dosanya akan datang, ampunkanlah. Dan dosa yang dilakukan secara sembunyi." Secara sembunyi maknanya Aisyah tak tahu itu benda yang salah, lalu ya Allah, ampunkanlah dia. Dan secara terang-terangan, kalau betul-betul dia telah lakukan dosa, ya Allah, ampunkanlah dia. Mendengarkan doa itu, Sayyidatina Aisyah menjadi begitu gembira, lalu ketawa sehingga kepalanya terkena ribaannya. Dengar doa Nabi baca tu untuk dia tu, khusus untuk dia. Lalu Aisyah terlalu gembira sampaikan, dia ketawa sampai ke kepalanya terkena ribaan Nabi SAW, kena ribaan suami dia. Iaitu baginda SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Apakah kamu gembira begitu sekali sebab doa ini?" Asal gembira sangat ni, apakah kerana doa ini? Lalu Aisyah menjawab, "Kenapa saya tidak gembira dengan doa Tuan? Kenapa tak perlu gembira ya suamiku? Mestilah aku gembira sebab doa daripada kamu. Doa daripada Rasul sendiri, daripada suami, daripada Rasul." Lalu baginda bersabda, Nabi kata apa? "Demi Allah Aisyah, doa sedemikian aku doakan untuk umatku dalam setiap solat." Nabi kata doa ni juga untuk umat di seluruh dalam solat. Nabi baca setiap kali dalam solat, Nabi akan doakan untuk umat dia. Bukan untuk Aisyah saja, bahkan untuk semua. Maknanya Nabi ni sayang umat dia. Nabi sayang ke umat dia, dan Nabi baca doa tu dalam setiap kali solat. Dan kita yang bukan hidup zaman Nabi, yang tidak dapat doa Nabi, kita amalkan doa ni. Sebagai menjadi kebaikan untuk kita juga amalkan doa ni dalam solat kita, terutama pada tahiyat akhir, kita baca doa ni. InsyaAllah. Kita tambah sedikit doa tu. Sayyidina Amr bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya agama pada permulaannya adalah asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaan. Oleh itu berbahagialah orang-orang Islam yang dianggap asing kerana Islam. Mereka ialah orang yang memperbaiki cara hidupku, sunnah yang telah dirosakkan oleh orang ramai selepasku." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ni memang kena ke kita, bagi hidung kita sekarang ni. Dalam matan di bahasa Arab, an Umar bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ad-dina bada'a ghariban wa yarja'u ghariban, fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nasi min ba'di min sunnati." Wa huwa ba'dul hadis rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasanun sahih. Bahkan kata Tirmizi, hadis ni adalah hadis hasan sahih dalam bab ma ja'a innal islam bada'a ghariban.
dalam bab Islam itu datang secara asing. Sayyidina Anas Ammar bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama pada permulaannya adalah asing. Agama Islam masa mula datang masuk kota Mekah memang asing. Orang Arab jahiliyah tidak setuju, bahkan bukan Arab sendiri tak setuju, orang Arab bahkan saudara mara Nabi pun tak setuju, pakcik Nabi tak setuju, keluarga Nabi ada yang tak setuju dengan Nabi. Sebab apa? Nabi bawa Islam. Asing masa tu. Dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaan dia. Dan akan menjadi asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaan. Dan Islam ni akhirnya nanti akan dianggap agama yang asing. Sebab apa asing? Sebab orang anggap semayang sunnah, hidupkan sunnah ni sebagai benda yang asing. Buat begini benda yang asing. Berjemaah benda yang asing. Rapat kansar benda yang asing. Kita dah jadi pelik dah sekarang ni. Oleh itu berbahagialah orang Islam yang dianggap asing kerana Islam. Maka berbahagialah kita sebab apa? Nabi dulu pernah kena macam ni. Dipulaukan, dikatakan macam-macam, dihina, difitnah. Dan berbahagialah orang yang begini. Sebab pada permulaan Islam, begitu. Mereka ialah orang-orang yang memperbaiki cara hidupku. Kerana apa? Sebab apa mereka dianggap asing, mereka dianggap pelik? Sebab dihidupkan sunnah aku. Dihidupkan cara hidupku. Sunnah aku. Yang telah dirosakkan oleh orang ramai selepasku. Yang telah dirosakkan oleh orang ramai selepas Nabi. Oleh siapa? Oleh kita juga. Kadang-kadang yang rosakkan di kalangan kita. Bukan orang bukan Islam. Tapi kalangan orang Islam yang merosakkan sunnah Nabi. Tak boleh pakai macam ni ustaz. Tak boleh pakai macam tu. Ini yang malulah kan. Malulah pakai kopiah kan. Pergi pasar raya. Contoh. Pakai kopiah pergi pasar raya. Memalukan lah apalah kan. Nampak sangat ortodok. Terlampak sangat totoknya orang tak pandang lah kan. Tapi ingat Islam tu datang yang asing pada permulaan. Dan akhirnya akan asing. Tetapi ketika itu kita akan nampak orang yang betul-betul beriman. Orang percaya pada Allah, pada Rasul, sunnah Nabi. Dia akan pertahankan sunnah Nabi tu. Pertahankan sunnah Nabi tu. Sampailah ajal dia akan pertahankan sunnah Nabi. Bukan senang sekarang dalam keadaan ujian Allah hantar kepada kita. Fitnah Allah hantar kepada kita. Bagai-bagai fitnah, bagai-bagai ujian, kita mempertahankan sunnah Nabi. Bukan senang. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ud'u 'ala al-musyrikin qala inni lam ab'asu la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan rawahu Muslim. Babul Nabi 'anil la'li'na ad-dawabi wa ghairaha. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ada orang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, doalah supaya orang-orang musyrikin itu binasa. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat sesiapa. Sebaliknya aku diutus sebagai rahmat. Abu Hurairah ceritakan ada orang minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, doalah supaya kaum musyrikin itu binasa. La'anan, binasa atau dilaknat oleh Allah. Nabi kata, wa innama bu'ithu rahmatan, aku dihidupkan, aku dibangkitkan, aku didatang kepada umatku bukan untuk melaknat orang, tetapi aku datang untuk membawa rahmat kepada manusia. Wa arsalnaka rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus ke Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Itu dalam Quran sebut. Maka Nabi ni kata aku tak utus, tak datang sebab nak doakan orang atau minta laknat atas dia ataupun dihancurkan mereka, tapi untuk membawa rahmat. Sebab apa? Kita dah belajar sebelum tu tentang hadis ketika Nabi diminta supaya doakan supaya Bani Saqif dihancurkan. Nabi berkata apa? Allah mahdi Saqifan, ya Allah berilah petunjuk kepada Bani Saqif. Sebab tu dalam Quran disebut Allah mahdini qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah doa berilah petunjuk pada mereka kaum aku fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka tak tahu. Kalau mereka tahu doa Nabi tu, mereka tahu tentang kebaikan Nabi bawa, tentang ajaran Nabi bawa, mereka tak akan buat begitu. Sebab tu dalam kita hidup ni kita hendaklah menyampaikan dakwah dan fadilat-fadilat dalam Islam. Kelebihan kamu masuk Islam, kamu diberi syurga. Kalau kamu Islam, kamu akan dapat ni. Jangan takut-takutkan mereka yang nak baru-baru nak kenal tentang Islam, apatah lagi yang telah Islam, tapi kita takutkan dia tentang perkara-perkara yang tidak betul, ya, yang tidak betul.
Jadi datangkan kebaikan. Dakwah cara kebaikan, cara hikmah, cara baik. Cara datangkan kebaikan bersama, insya-Allah. Kemudian tengok pada bab 594 tentang meninggalkan perkara yang sia-sia. Terima kasih SkyQ. SkyQ, terima kasih banyak. Hadis tentang meninggalkan perkara sia-sia. Kita ambil dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf ayat 18. Wa qala ta'ala ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah berfirman tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat yang sentiasa ada mencatatkan amalan. Allah berfirman tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat yang sentiasa sedia mencatatkan amalan kita. Kita kena ingat kita hidup ni ada malaikat raqib dan atid. Raqib mencatat perkara baik, atid mencatatkan perkara yang buruk yang kita lakukan. Sebab tu disebut ila ladaihi raqibun atid. Kena ingat ada di sisinya malaikat yang sentiasa ada mencatatkan perkara baik dan perkara buruk yang kita lakukan. Waalaikumsalam Ayang Jo. Sihat Ayang? Ayang Jo sihat ya? Dah kena vaksin semalam Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang seseorang kepada kamu membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenaran berita tersebut, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini kerana kejahilan kamu mengenainya, sehingga menyebabkan kamu menyesal apa-apa yang telah kamu lakukan. Allah kata apabila datang satu kaum, apabila datang seorang lelaki membawa kepada kamu satu berita, hendaklah kamu siasat betul-betul. Dia sebut apa? Antusibu qaumam naba'in fatabayyanu. Fatabayyanu, hendaklah kamu betul-betul hati-hati. Betul tak dia cakap ni? Betul tak dia cakap ni? Kena hati-hati. Jangan ambil 100% percaya. Sebab apa? Takut kerana fitnah tersebut merosakkan satu kaum, menyebabkan kamu akan menyesal kerana kamu percaya terhadap berita tersebut. Allah sebut dalam Al-Hujurat ayat 6. Dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. Kemudian kita tengok pada hadis-hadis Nabi SAW tentang meninggalkan perkara sia-sia. An Abi Juhaifah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman, bab ni telah habis Ustaz baca sebelum ni. Kemudian Ustaz ulang balik. Ustaz ulang balik pada hadis yang keempat sekarang ni. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Ayyul a'malu ahabbu ila Allah qala fasakatu falamma yuhibbuhu ahadun. Qala huwa hifzul lisan. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Kesemua mereka diam. Tiada seorang pun yang menjawab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling disukai ialah menjaga lidah. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kesemua mereka diam, tiada seorang pun yang menjawab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling disukai ialah menjaga lidah. Disebut hifzul lisan, jaga lidah, Nabi kata. Abu Juhaifah cerita, Nabi tanya para sahabat, apakah amalan yang paling Allah suka? Kesemua mereka diam, mereka tak menjawab. Mereka tak jawab. Mereka tunggu Nabi nak bagi jawapan. Lalu bila semua tak ada bagi jawapan, Nabi kata apa? Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah menjaga lidah. Jaga lidah kita. Di antara dua rahang dan di antara dua peha. Lidah ada juga kemaluan. Tapi di sini Nabi sebut lidah, jaga lidah kita. Itu antara perkara yang kita kena jaga. Kemudian tengok pada hadis yang kelima. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yahzuna min lisani, rawahu Tabrani. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga dia memelihara lidahnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga dia memelihara lidah dia. Nah, Nabi kata, iman seseorang ni tak akan dapat sampai ke tahap hakikat sehinggalah dia jaga lidah dia. Sebab tu kata ulama, kalau tak silap Ustaz Imam Syafi'i berkata, dia lebih menghormati orang yang ada akhlak daripada yang ada ilmu. Yang lembut, ada akhlak lebih daripada yang ada ilmu. Kadang-kadang kita ada ilmu, kadang-kadang kita tak jaga perkataan kita, perbuatan kita. Akhlak lebih utama, baru kita ambil ilmu. Orang yang ada akhlak, ada ilmu, itu lebih bagus lagi. Maka jagalah lidah kita. Kadang lidah ni kita tak boleh nak jaga dengan baik. Bukan senang. Ustaz bercakap atas diri Ustaz sendirilah. Atas diri Ustaz sendiri dalam berbicara, hendaklah kita menjaga perkataan kita, perbuatan kita dalam berkawan, dalam bersahabat. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Ini dalam meninggalkan perkara yang sia-sia. Siapa yang ada kitab ni boleh buka sama-sama dengan Ustaz setiap pagi insya-Allah. Dalam pukul 7 suku kita baca kitab ni, kecuali pada hari Ahad pagi Ustaz tak live lah. Setiap hari insya-Allah, saya pada hari tu Ustaz akan live. Nak tunggu waktu duha kita baca kitab ni, Muntakab Hadis insya-Allah. Saya ingat sampai sini saja. Kalau ada soalan, siapa nak tanya boleh tanya soalan. Ustaz, nanti boleh tak cerita kejadian Jibril alaihissalam? Wah, ini kena tengok dulu dalam kitab. Nanti Ustaz cuba ulaskan, insya-Allah. Cuma kita tahu malaikat ni dijadikan daripada cahaya. Kita dijadikan daripada api. Kita jadi daripada tanah. Dan syaitan, jin dijadikan daripada api. Sebab tu ketika mana Allah nak jadikan Nabi Adam, Allah telah jadikan Nabi Adam, Iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam. Tapi Iblis tak persoalkan malaikat, Iblis persoalkan Nabi Adam. Nabi Adam, maknanya itu manusia pertama, the first man ever yang Allah jadikan daripada tanah. Kan? Allah jadikan kita daripada tanah, kalau kita kembali pun kepada tanah. Sebab tu Iblis dia sombong bongkak. Dia kata apa? Allah sebut fama mana'a an tasjuda ya Iblis, apa yang menghalang kamu wahai Iblis daripada sujud Nabi Adam? Kata Iblis, qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni, Iblis kata, jadikan daripada api dan Adam dijadikan daripada tanah. Mereka jadikan daripada cahaya. Kerana ulas panjang tentang bagaimana kejadian Jibril alaihissalam, itu agak panjang sikit. Agak panjang. Dan Ustaz pun kena berhati-hati sebab takut tersalah bagi info yang Ustaz yang tidak arif sangat dalam bidang nak bahas tentang kejadian malaikat Jibril alaihissalam. Cuma kita maklum Jibril ni adalah pembawa wahyu pada Nabi SAW. Sebab tu Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran dan surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamu syadidul quwa. Dan tidaklah Nabi itu berbicara mengikut hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang Nabi sebut, apa yang dibicarakan tentang hukum daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allamu syadidul quwa, yang diajar oleh yang mempunyai kekuatan. Siapa dia? Malaikat Jibril. Yang mengajar Nabi tentang apa saja daripada membaca sampailah kepada menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi SAW. Itu yang kita faham. Baik, ada soalan lain? Ayang Jo ataupun sesiapa sahaja dalam ni, Zakbar, Suzana, Zamaruddin Muhammad, SkyQ, terima kasih.
Semalam ramai ke kena vaksin? Dengarnya jam kat mana-mana. Penuh orang. Penuh. Ramai. Moga yang divaksin diberi kekuatan kesihatan yang baik juga. Baik, insya-Allah sama-sama. Ada soalan lain yang nak tanya selain pada itu? Tentang Jibril, malaikat Jibril nanti Ustaz tengok. Nanti Ustaz tengok tentang kejadian dia. Nanti kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sebab nak tengok pada hadis-hadis yang sahih tentang malaikat Jibril ni, ya. Kita tak boleh sebut benda yang kita tak pasti, nanti salah info. Baik. Ada siapa nak tanya tentang hadis tadi? Ataupun ada soalan yang lain yang boleh Ustaz jawabkan, yang boleh kita bincangkan sama-sama. Tak ada niat pun Ustaz nak mengajar, tapi kita sama-sama bincang, sama-sama taklim, belajar tentang hadis ataupun apa yang dibincangkan, yang disebut dalam hadis ni, daripada bab semua tu, tentang solat, tentang doa Nabi, tentang perkara meninggal pada sosial, tentang menyampaikan kebaikan kepada orang, ya. Ustaz masa beli kitab ni masa dah 4 tahun 5 tahun. Kalau boleh dalam rumah kita kena ada kitab Muntakab Hadis. Kita hidupkan sunnah Nabi. Kita bagi anak-anak kita baca gilir-gilir hadis. Kalau anak ustaz kadang-kadang dia berebut nak baca. Seorang-seorang nak baca, bagi mereka baca tentang hadis Nabi. Supaya mereka kenal Nabi mereka daripada kenal artis-artis yang ada sekarang. Itu lebih baik. Sebab apa kita nak zaman akhir zaman ni, cuba hidupkan sunnah Nabi, daripada kita buat perkara yang sia-sia. InsyaAllah dalam ni banyak pengajaran. Dan kitab ni paling ringkas, paling mudah difaham. Siapa yang nak baca tentang hadis, paling mudah difaham. Ada hadis yang mengajar kita tentang fadilat, kelebihan-kelebihan, ya, dalamnya. Bagi Ustaz suka baca kitab ni. Harga dia Ustaz tak ingat. Ustaz rasa dalam bawah pada RM100. Boleh dapat di mana-mana. Penulisan dia adalah Syekh Muhammad Yusuf Kandalawi, ulama India yang terkenal dalam bab hadis. Boleh kita belajar tentang hadis-hadis dalam ni, insya-Allah. Ustaz beli kat mana? Ustaz masa tu Ustaz beli masa hantar anak ikut camp motivasi, Ustaz tidur. Siapa yang tahu Ustaz tidur? Jadi Ustaz pun join masa tu. Hari akhir tu mak bapak dijemput join dalam taklimat tu, dalam camp tu. Jadi Ustaz beli kitab ni. Rasa dah 4 tahun 5 tahun lepas. Harga dia bawah 100. Bawah 100. Kalau 100 lebih pun tak mahal manalah. Buku ni kita simpan selama-lamanya. Yang penting isi dia. Isi dia. Bukan harga dia, tapi isi dia. Apa yang diisikan dalam ni, kita boleh menjadikan amalan kita. Anak-anak pun suka baca. Kadang-kadang anak ustaz dia ambil, dia baca. Sebab senang faham. Senang faham. Kalau ada hadis yang panjang-panjang tu, yang dihuraikan tu, kita skipkan, kita ambil hadiah pendek-pendek. Yang banyak hadiah pendek-pendek ya kat sini, yang mudah faham. Habis satu bab, kita ulang lagi satu bab. Habis satu bab, ulang lagi satu bab. Cuma seelok-eloknya, sebaik-baiknya kita baca satu hadis tu, baca sama ada baca matan dia, bahasa Arabnya ataupun terjemahan dia, kita ulang sebanyak 3 kali atau 2 kali. Sebab apa Nabi ajar sahabat supaya baca hadis diulang sebanyak 3 kali supaya senang faham. Supaya senang faham. Boleh nanti cari kat mana-mana yang jom. Cari kat mana-mana. Boleh kalau tahu ustaz, kalau di Kuala Lumpur ni, di Masjid India lah. Kat situ kan banyak jemaah-jemaah tabligh. Tapi kedai-kedai buku, kalau kedai-kedai buku besar, insya-Allah ada. Insya-Allah ada. Muntakab hadis, Muntakab hadis, hadis-hadis pilihan. Ada hadis pilihan. Ada yang besar lagi, ada yang kecil lagi daripada ni. Yang setahu ustaz, yang terbaru kalau ustaz kata ada yang besar lagi. Lagi yang rabun macam ustaz ni boleh beli besar lagi. Supaya senang baca.
Ini pun Ustaz gunakan lampu tambahan. Tak berapa nampak. Tak berapa nampak. Ada soalan-soalan daripada kawan-kawan yang lain? Atau ada soalan yang lain? Yang berpuasa pada hari ini, Ustaz ucapkan tahniah. Semoga dapat berkat puasa hari Isnin dan Khamis, dan juga puasa 5 Zulhijjah, antara puasa 9 hari yang Nabi lakukan, puasa sunat pada bulan Zulhijjah. Yang Nabi dalam hidup Nabi lakukan, Nabi tak pernah tinggal dari hidup Nabi 3 perkara ni: puasa sunat Muharram, 10 Muharram, puasa Zulhijjah, dan juga solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang Nabi lakukan. Kalau boleh, masa kita duduk rumah ni, hikmahnya banyakkan lakukan solat sunat. Sebab ada solat sunat syuruk, solat sunat duha, solat taubat. Solat taubat bila masa lakukan, bukan saja pada tengah malam, tapi bila-bila masa kita boleh lakukan solat sunat duha, solat taubat, minta pada Allah ampunkan dosa kita. Ada hikmah kita duduk di rumah. Kalau boleh, lakukan solat sunat sebelum dan selepas sembahyang fardu. 14 rakaat tu, 2 sebelum subuh, 2 sebelum dan selepas zuhur, 2 sebelum asar, 2 selepas maghrib, dan 2 dan 4 rakaat selepas isyak. Maka dalam hadis Nabi, maka layaklah syurga untuk dia, selain daripada solat-solat fardu. Abang Talib Abdul Rashid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Abang Talib. Sihat Abang Talib? Hari ni tak pergi melawat kawasan ke? KKIC ke? Tak pergi riadah kat sana. Trek paling mahal di dunia, 5,000. Kalah trek Donington Park di luar negara tu Allahu Akbar. Ustaz doakan Abang Talib dan isi keluarga dipermudahkan, diberi kesihatan yang baik. Abang Talib nanti join kelas, Ustaz punya kelas, nak sebut kelas pun Ustaz segan. Taklim, majlis taklim kita. Waktu taklim setiap pagi, insya-Allah 7 suku pagi setiap hari, kecuali hari Ahad. Inilah kitab dia, kitab Muntakab Hadis, yang kita baca sama-sama. Baca sama-sama. Kalau Ustaz salah, boleh perbetulkan. Alhamdulillah sihat Ustaz. Abang Talib kerja ke hari ni? Di rumah ke ataupun di pejabat? Allahu Akbar. Ada siapa lagi nak bertanya? Soalan yang biasa-biasalah. Soalan yang agak ketat tu, Ustaz pun kadang-kadang pun takut nak jawab. Takut tersalah Sebab ilmu Ustaz ni ialah ilmu fil kitab wala fi sudur. Ilmu di dalam kitab, bukan di hati. Ada orang ilmu, ada ulama ilmu dia di hati, tetapi bukan Ustaz ilmu di kitab, bukan di hati. Satu benda Ustaz nak sebut, Ustaz kena tengok kitab. Takut salah sebut. Sebab apa Allah sebut, al-insanu la yakhlu anil khata' wa nisyan. Manusia ini tidak boleh lari daripada khata', kesalahan dan nisyan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah dijadikan manusia ini sedemah-lemah kejadian makhluk. Kita lemah sebenarnya. Tapi kita lemah, tapi kita sanggup nak jadi khalifah di muka bumi, nak kuasai bumi, kuasai dunia. Bahkan kadang-kadang bukan kita punya bidang pun kita nak kuasai. Itu yang kita takut. Abang Talib dia cuti dah lama. Pencen ni. Pencen. Baik Abang Talib. Macam mana kawasan sana? Okey Kita dalam Selangor ni antara negeri yang cukup meriah, juara. Juara COVID. Ya Allah, kita moga apa yang kita lakukan, yang kita sama-sama lakukan, baca kitab ataupun mendengar ilmu,
mengamalkan ilmu, bukan saja mendengar tapi kita amalkan, cuba amalkan doa-doa yang dalam ni ataupun yang Nabi perintahkan dalam ni. Tak semua tapi sedikit sebanyak kita cuba lakukan. Contohnya doa sebelum tidur, selepas bangun tidur, sebelum nak tidur, apa yang perlu kita buat. InsyaAllah dengan sebab tu Allah akan mengangkat penyakit ataupun COVID daripada tempat kita ataupun daripada Malaysia ataupun seluruh dunia. Lakukanlah kebaikan, doakan untuk semua, bukan untuk diri kita. Jangan kita rasa kita tamak untuk diri kita, tapi kita doakan untuk semua orang. Kawasan Seras ni sudah banyak juga yang di kuarantin. Sama juga Abang Talib, kawasan Ustaz pun banyak ya. Banyak ada ya Allah ambil nyawa. Ulama telah bahaskan orang yang mati sebab ta'un, penyakit ni, insya-Allah dia dapat syahid akhirat, insya-Allah. Semoga Allah ampunkan mereka. Mati ni pasti. Sebab tu dalam Islam dia apa, idza hadara ahadakumul maut antara khalqai wasiyah lil walidaini wal aqrabin haqqan lil muttaqin. Wahai orang beriman, apabila kamu hampir mati, kita tahu kita sakit, kita nazak, tinggalkan sebaik-baik wasiat lil walidain, bagi anak-anak kamu, keluarga kamu, wal aqrabin, dan kaum kerabat kamu. Haqqan lil muttaqin, itu hak bagi orang beriman. Sakit saja kita tahu kita ni payah nak baik dah. Kena pula umur dah 50-an ni macam-macam penyakit, kena COVID. Cepat-cepat tu dia wasiat. Wasiat apa? Wasiat yang baik bagi keluarga. Dirikanlah solat, jagalah akhlak, jagalah pertuturan, jagalah pakaian, jagalah nama baik. Bukan wasiat ni kita faham, wasiat ni duit saja, harta saja, tetapi perkara yang baik-baik. Nabi pun tinggal kepada kita dua perkara yang baik, sunnah Nabi, sunnati, dan juga Nabi tinggal Quran dan juga sunnah Nabi. Nabi tinggalkan perkara yang baik, dua perkara yang baik. Maka kita juga wasiatkan perkara yang baik kepada anak-anak kita, insya-Allah. Sebab kita tak tahu orang yang kena penyakit COVID ni tiba-tiba meninggal. Ustaz, dalam grup ustaz sendiri pun, grup ustaz-ustaz pun dah berapa orang meninggal. Ada suami yang meninggal, ada adik meninggal, ada mak bapak yang meninggal. Tiba-tiba meninggal, pagi ni masuk hospital, esok meninggal. Ada yang baru semalam dibawa ke hospital, pagi esok meninggal. Ada yang tiba-tiba meninggal. Sebab mati ni pasti. Sebab apa? Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan mati. La yastaqdimun wala yastakhirun, tidak akan diawalkan seminit, sesaat, dan tidak juga dilambatkan walau sesaat. Itu Allah janji dalam Quran. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu taala, ampunkanlah dosa kita dan dosa-dosa orang. Ada dosa orang yang berdoa kebaikan kepada kita. Dosa orang-orang yang berbaik, yang pernah berbuat baik kepada kita, ya Allah ampunkan ya Allah. Allahu Akbar. Moga jadi amalan kita tanam saham dalam diri kita, insya-Allah, untuk keluarga kita. Baik, ada soalan lagi yang nak tanya? Kalau tak ada, Ustaz nak tutup majlis ni. Semoga Allah ampunkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abang Talib. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari pada waktu yang sama, insya-Allah. Doakan Ustaz, keluarga Ustaz diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan. Hari ni anak Ustaz nak pergi vaksin. Ya. Baik, Ustaz doakan, sekali lagi Ustaz doakan supaya kita diampunkan kerana kebaikan, asbab kebaikan kita lakukan. Menyampaikan kebaikan juga doa, insya-Allah. Terima kasih Abang Talib, terima kasih Ayang Jo, terima kasih Zabah, terima kasih Puan Sujanawati, terima kasih yang lain, Jamaluddin Muhammad, terima kasih SkyQ. InsyaAllah, ya Allah ampunkan dosa kami, ya Allah, dosa orang yang berbaik pada kami, ibu bapa kami, ya Allah, orang yang mewasiatkan kebaikan bagi kami, ya Allah, sentiasa doa kebaikan bagi kami, ya Allah, ampunkan. Terima kasih John, lewat John. John kat mana, kat rumah ke? Baik, saya ingat sampai sini sahaja. Esok bagi siapa yang nak join majlis taklim ni, sama-sama kita baca kitab. Kalau ada kitab ni, sama-sama kita buka sama-sama. Kita baca sama-sama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wah, ada lagi John Levin. Salam Ustaz kat rumah Ustaz. Baik, Ustaz doakan John moga dipermudahkan. Baik John, sampai sini saja. Esok kita awal sikit ya, dalam pukul 7 10 minit paling lewat 7 suku. Kita sama-sama join kelas taklim Ustaz ni, nak sebut kelas pun Ustaz segan. Join taklim ni insya-Allah. Ya, kita sama-sama belajar. Kalau ada sama-sama ada kitab ni, kita boleh berkongsi. Kita boleh kongsi boleh siapa nak baca boleh baca. Mungkin Ustaz baca, kemudian yang sana pula baca satu bab ke satu bab. Begitulah. Kita sebarkan kebaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.